Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia dan khususnya kepada pelajar-pelajar yang menghadirkan diri pada main event kita pada hari yang cukup bermakna. Iaitu kita ada Jihad Ilmu di mana kita ada marathon iaitu event seminar SPM Marathon 14 jam daripada pukul 8 pagi sekarang sehinggalah ke 10.45 malam ini. 14 jam tidak main-main tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Hari ini kita akan fokuskan tentang ilmu-ilmu yang bakal dibentangkan oleh cikgu-cikgu wakil daripada MC Plus dan of course you cannot question the capability of cikgu-cikgu di MC Plus dan kita akan mulakan kelas lepas ini iaitu subjek yang pertama. Okey, sebelum saya sebut dulu subjek yang pertama, saya nak mengucapkan terima kasih buat kepada kita punya penganjur utama tidak lain dan tidak bukan MC Plus, and then thank you juga kepada our official production partners LSP Laskar Sonas Production. Yes, yang berjoget-joget di belakang itu. Dan seterusnya atas usaha sama Double F Studio, budak belakang Lee Mariam 10. Lepas tu kita ada Entry Production, Nice Event Asia, Light for Semua, X Square Production. Dan juga NGO yang terlibat bersama dengan event kita pada hari ini. Dan untuk NGO yang pertama pada hari ini yang mewakili untuk subjek kita yang pertama tidak lain dan tidak bukan subjek sains yang kita bawakan Cikgu Sir Iqbal dan juga Sir Zeki yang di mana mereka akan mewakili NGO Global Peace Malaysia. Sebab tak ada nama dalam ni, so saya confused pagi-pagi ni kan. Global Peace Malaysia. Di mana si Iqbal dan juga si Zeki akan mengajar subjek sains dan mereka mewakili NGO yang bernama Global Peace Mission. Ingat, Global Peace Mission merupakan NGO yang di mana anda boleh sumbangkan untuk kita bantu mereka yang berada di Palestin. Remember, we educate, you donate. Dan link ada di description YouTube yang anda tengah tengok sekarang ni. Yang tengah tengok sekarang ni, cuba scroll bawah sikit. Scroll bawah sikit. Ada nampak link description. Tekan. Oh, atas. Tekan. Yes, di situ. Ya, jangan tekan link benda lain. Yes. So, sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, saya mohon kepada semua orang, betul rambut sikit. Sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya mohon kepada semua pelajar yang sudah bersiap sedia bangun seawal pagi, yang sudah mengset alam ya, time subuh, ada yang dah beli ayam sampai 2 ekor letak di sebelah kiri dan kanan telinga supaya bangun bila ayam berkokok. Saya mohon kepada semua orang untuk stretching dulu dan saya juga saya pun kena breakfast jugalah. Bagi Red Bull saya, tolong. Siapa-siapa pass me the Red Bull. I want some drink, please. Red Bull. Okay, I take it. Okay. Oh no, cannot. Wah, kita mulakan pagi dengan minum air yang cukup bermakna, iaitu air kosong. Minum air dulu, saya mohon kepada semua orang untuk isi perut dulu, minum air, makan apa yang boleh tapi jangan berat-berat sangat. Jangan sampai pagi-pagi makan nasi kandar lauk kambing. Jangan, saya jealous. Tolong kita orang pun pagi ni makanan dah sampai belum? Kru? Makanan tak ada lagi. Kita orang pun tak makan lagi. Tapi korang, you guys need full blast hari ni. You need all the energy yang you boleh dapatkan pada hari ni. Make sure you guys kita panggil recharge dulu semua benda yang boleh. Dan seterusnya, sediakan kelengkapan, your pen, your paper, mana-mana nota punya buku yang you nak sediakan. Dan yang paling penting, pastikan you punya hati dan juga minda. Ya. Banyak P hari ni. Hati dan minda anda berada bersama dengan kami pada hari ini, di mana semangat kita pada hari ini Jihad Ilmu. Kita nak sampaikan sumbangan kepada warga Palestin. Suka untuk saya ingatkan lagi NGO kita, iaitu diwakili oleh Global Peace Mission, di mana Sir Iqbal dan juga Sir Zeki mengajar subjek sains pada hari ini, pada jam 8 pagi ini. Now, kita tengok dulu VT yang disediakan khas oleh kru yang berada di belakang. Dia memang hebat. Siapa yang nak kahwin apa semua, nanti ada event, boleh panggil diorang ni semua. Kita tunjukkan sikit video daripada Global Peace Mission. Dipersilakan. Oh, itu dia Global Peace Mission Malaysia. Yes, Iqbal.
satu organisasi tanpa apa nama kita kata Non-profit NGO yang sudah lama establish di Malaysia Iqbal. Seingat saya tahun 2001, betul? Betul. Yes. Selepas peperangan di Afghanistan. Ya betul. Nak saya spesifikkan tarikh dia ke? Oh, ingat, saya pun ingat juga. Sama-sama kita sebut 1, 2, 3. 26 September 2001. Jadi dia ni dah berbakti lama dah. Maksudnya tahun ni dah 20 tahun dah, betul? Yes, betul. Kebetulan 2021 maksudnya mereka sudah berbakti ke seluruh dunia hampir 20 tahun dan lebih kurang nak dekat 30 buah negara 30 kan? buah negara. Jadi Global Peace Mission Malaysia, a very trusted NGO, and we thank you for your service. And kami berterima kasih sebab hari ini kami dapat bekerjasama dengan Global Peace Mission Malaysia for donation to Palestine, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bunks and cucks ataupun kadang-kadang lebih mesra dikenali dengan Atta Koma semua. Hari ini saya dengan Sir Zeki akan berduet untuk mengajar sains kepada awak semua. And Zeki, hari ini kita nak belajar apa ni? Hari ini kita diberi amanah untuk mengajar topik sains silibus KSSM untuk Silibus Form 4 KSSM, okey. Jadi hari ini bagi KSSM. saya rasakan topik yang paling sesuai ialah bab 7 Form 4 iaitu topik koordinasi badan or in English the body coordination. Body Chapter coordination. 7 Form 4. Sesuai Bal? Saya ada satu kerisauan sebenarnya. Apa dia Bal? Diorang ni kebanyakannya ada PDPR. Ya betul. Ya betul. Saya pun dah tanya dengan kawan-kawan. Jadi macam mana diorang boleh tengok sekarang ni? Kita letak tepi lah masalah tu boleh. Kita letak tepi masalah tu. Tak apa. Kita mengajar saja. Amanah yang diberikan. Bak kata si badang tadi tu, maka kena bangun pun mereka memerlukan ayam 2 ekor. Apatah lagi mungkin mereka memerlukan 2 skrin di sebelah kiri dan kanan. Oh betul. Satu nampak cikgu, nampak muka cikgu. Multitasking lah. Faham. Multitasking, betul. Okay. Macam mana? Tapi harap-harapnya memang ada ya di kalangan penonton-penonton YouTube live sekarang pada pukul 8 pagi di hari Rabu 7 Syawal pada hari ini. Ada yang sudah bangun pukul 8 pagi untuk tengok muka kita untuk belajar sambil menderma. Itu yang utama. Kerana Betul, ini namanya program Jihad Ilmu. Alright, so Iqbal. Jadi adakah kita patut mulakan ataupun nak tunjuk dulu logo ataupun website kepada Global Peace Mission NGO, non-profit NGO yang kami wakili pada hari ini? So, kepada mereka yang tak tahu, ini website dia gpm.com.my. Anda boleh explore, kenali mereka dengan lebih jelas, lebih lanjut dan percayalah, ini merupakan organisasi yang memang sudah lama dipercayai dan sudah lama menaburkan jasa dan bakti membantu golongan yang memerlukan bantuan selama 20 tahun. Betul. InsyaAllah. And kalau nak senang, kalau awak dekat YouTube sekarang ni kita ada link di description kita. Just tekankan saja and insyaAllah awak boleh donate dekat situ terus. Ingat, hari ni we educate, you donate. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, without further ado, jom kita teruskan dengan kita punya sesi pembelajaran menggunakan saya mengajar dulu guna TV. Ya betul. Boleh. Ya ini TV ni lagi besar daripada saya. I'm so excited. Let's go and do this. Tuan-tuan dan puan-puan, this is today's topic, that is coordination ataupun in English dia bukan. In English dia coordination, BM dia koordinasi. Dia tak ada kaitan dengan makanan walaupun ada nasi dekat belakang. Jadi boleh Zaki dipersilakan. Boleh Bal. Thank you so much. Jadi guys, sebelum kita masuk lebih lanjut mengikut silibus Science Form 4 KSSM, suka saya untuk kita recap balik, revise balik apakah maksud koordinasi badan. Sebab saya yakin ini semua memori waktu Form 3 kan. Ingat lagi ke tentang koordinasi ni? Saya rasa mungkin yang ramai lupa. Biasalah, itu namanya insan ya. Orang kita merupakan organisma yang mudah lupa. Jadi first of all, what is the meaning, what is the definition of coordination? Secara mudahnya, secara ringkasnya, koordinasi badan adalah merupakan satu sistem badan manusia ataupun organisma yang akan menghasilkan gerak balas setiap kali adanya perubahan di sekeliling kita. Or in English, a body coordination system is actually a system that will create or produce a response, the appropriate response according to the new changes in our surrounding. Sebagai contoh, katakan kita ada berada ni, macam ada sama je dengan muka orang yang saya kenal ni. Ya, katakan berada ni, dia tengah jalan-jalan di tepi jalan, kemudian tiba-tiba ada satu organisma kecil tengah terbang menuju ke muka dia. Ui.
Uh, Siapa yang kena seibal agak-agak tahu yang organisma apa ya? Organisma yang ada lagu kat Lily and Friend. Belalang. Lipas, lipas. Kenapa kita kena guna lipas untuk contoh ni? Teruskan. Jadi lipas, bayangkan lipas terbang agak-agak awak. Apakah respon brother ni macam sama je dengan orang sebelah saya ni. Tak ada kaitan dengan yang awak. hidup dan yang mati lah, insyaAllah. So selalunya kalau hatinya kental, dia akan menepis. Tapi kalau hatinya waktu tu baru bangun pagi, 7.50 pagi baru bangun nak pergi jihad ilmu, dia nampak ada benda terbang, terkejut dah. Terkejut, selalunya kita buat apa? Istighfar. Istighfar, alhamdulillah. Ikut ni lah, bukan dia. Alhamdulillah ahli syurga insya-Allah. Tapi selalunya mungkin dia akan menjerit guys. So nampak itu adalah dua contoh koordinasi badan. Two responses that will be based on a similar response to a similar changes in our surrounding. Maka ada dua jenis gerak balas yang berbeza mengikut satu rangsangan yang sama, mengikut satu perubahan yang sama, iaitu tiba-tiba lipas datang muncul, menjelma di pagi hari. Jadi nampak guys, itu namanya koordinasi. Bagaimana badan kita nak menghasilkan gerak balas, sama ada nak lari ataupun nak lawan, to fight or to flight, dalam apa-apa perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Okay, jadi itu adalah intro tentang koordinasi badan. Dan untuk mereka yang mungkin ingat ataupun mungkin tak ingat, koordinasi badan boleh pecah kepada dua, iaitu yang pertama sistem saraf dan yang kedua, Saibal, Sistem endokrin kita. yes, endokrin ataupun endocrine. Endocrine. Oh, Dan, sorry. in English we have to also He's speak in English. from British. Probably I come from Perak. No, I'm not from British, but I can speak. Okay. Okey, jadi kita ada dua sistem yang terlibat dalam koordinasi badan, iaitu yang pertama sistem saraf manusia, human nervous system, dan yang kedua sistem endokrin ataupun endocrine system. Apa beza dia? In short, kalau sistem saraf dia melibatkan saraf kita, our nerves. Sebagai contoh di sini awak nampak ada otak. Nampak ini X-ray, pandangan X-ray. X-ray ada otak, So, and then ada saraf tunjang. Maksudnya orang ni ada otak lah. Alhamdulillah ada ikut otak. ni. Dan di lokasinya betul, bukan kat lutut. Syukur Alhamdulillah. Maksudnya betul lah. Cukup besar ke otak dia ke? Perlu ke kita besarkan sikit lagi ke? Macam mana? Macam mana saiz otak sebenarnya? Tolong keluarkan otak dia lah. Boleh? Kena Keluarkan otak dia. Lagi jelas kot kita nak tengok. Betul tak? Ini line. keluarkan otak dia. Itu hilang bro. Itu hilang. It's okay. Tak apa. Jangan risau. Kita padam. Jangan risau. Jadi sistem saraf macam saya sebut tadi, maka insya-Allah semua kita ada otak, ada saraf tunjang, or in English is what we call the spinal cord. So in short, dua ini merupakan sistem saraf pusat, the central nervous system, yang membantu mengkoordinasikan respons atau gerak balas badan kita mengikut sistem saraf. Tapi sistem yang kedua adalah merupakan sistem yang kita akan fokus banyak pada hari ini mengikut silibus KSSM Science Form 4, iaitu sistem endocrine ataupun baru nak sebut in English tapi dah sebut dah. Endocrine system. Okey. Jadi apakah itu sebenarnya sistem endocrine atau endokrin? Simple. Endocrine merujuk kepada satu sistem yang menggunakan bahan kimia istimewa dalam badan manusia yang kita panggil sebagai hormon. Iqbal, waktu sekolah menengah, waktu form 1, form 2, form 3 mesti selalu orang sebut pasal hormon. Hormon selalu Kita waktu tu form 1, form 2, form 3 kaitkan hormon dengan apa? Yang selalu orang risau, selalu borak. Hormon dikaitkan dengan yang saya tengah fikir ke sekarang ni? Yang saya terfikir, waktu remaja waktu tu, kita tengah remaja, form 1, form 2 baru nak kenal dunia kan. Dikaitkan dengan akil balik Yes. Muka tu jangan nakal sangat Zaki bila cakap akil balik. Memang bukan macam ni, bukan nakal. Okey. Bukan. Yang saya fikir bukan benda tu, Iqbal. Ini fitnah. Saya fikirkan apa? Saya fikir, ni break out. Jerawat. Iqbal, fikir pasal apa Iqbal? Jerawat benda yang sama. Benda yang sama. Jadi, anak-anak form 1, form 2, form 3 ataupun abang-abang, kakak-kakak yang dah dewasa, dah ada anak pun, semua pasti ada mengalami pengalaman yang sama, betul? Waktu form 1, form 2, form 3, kita selalu borak pasal hormon menyebabkan berlakunya
episod-episod jerawat. Jerawat lah. Ya. Faham. Jadi saya rasa selalunya kalau kita ni kan di Malaysia memang kalau sebut pasal hormon, itulah peristiwa pertama yang kita kenal tentang perkataan hormon. Setuju? Kalau setuju cakap setuju Ban? Setuju. Okey, alhamdulillah. Nasib baik ada orang setuju dengan saya. Jadi jerawat guys juga berpunca daripada hormon. Tetapi untuk pengetahuan anda di luar sana, rupanya hormon ada macam-macam jenis dan dia mempengaruhi, will influence the other aspects of our body. Juga mempengaruhi aspek-aspek lain di dalam badan manusia. Jadi sebagai contoh, kita ambil contohnya tadi yang peristiwa lipas terbang tadi tu. Kita masih on lipas lagi Iya Ban. Faham. Sebab saya suka lipas. ya, sebab kami berdua favorite. memang sukakan lipas. Dan Betul. saya rasa Iqbal suka lagu Didi and Friend. Betul. Lipas. Saya kurang mahir lagu tu. Ya, best lagu tu. Faham. Malah nanti kalau kita nitrogen saya ajar, saya gunakan lagu tu. Nanti saya tunjuk kita nitrogen. Menarik. Tapi tak apa, kita berbalik kepada lipas tadi. So guys, dalam keadaan tersebut, itu namanya keadaan cemas. Emergency situation. Dan for your information, dalam SPM, silibus KBSM, iaitu silibus yang lama, topik hormon yang terlibat dalam kecemasan juga masih lagi diajar dalam silibus baru ini, iaitu KSM. Dan juga kalau ikut previous question, pernah ada soalan dia bertanyakan tentang bagaimana koordinasi sistem endokrin dalam keadaan kecemasan. So saya rasa contoh untuk kita, contoh kecemasan merupakan satu situasi yang sesuai untuk kita bincangkan pada pagi ini. Boleh Iqbal? Boleh, tak ada Dan masalah. contoh lipas itu adalah best punya. So bayangkan dalam keadaan lipas terbang ke arah muka kita. Kita terkejut. Bukan sebab kita takut, kita terkejut. So dalam keadaan tersebut kita boleh menghasilkan dua respons. Okey. Dua respon macam saya cakap tadi, sama ada keluar bunga-bunga silat ataupun lari, fight or flight. Jadi guys, dalam kedua-dua keadaan ini, badan kita bila nampak je lipas buat kita cemas, badan kita, sistem endokrin kita sudah mula bertindak serta-merta. Immediate response from our endocrine system. Jadi apakah dia punya response? Dia akan mengeluarkan hormon daripada, ni intro dulu boleh? Boleh, tak ada masalah. Intro, hormon daripada satu kelenjar, a gland yang berada di atas buah pinggang kita, on top of our kidneys, right? Kelenjar yang bernama adrenal yang akan melahirkan, merembeskan, will secrete a hormone that we call as the adrenaline hormone ataupun in BM, hormon adrenalina. Jadi guys, hormon adrenalina ini atau adrenalin inilah yang memberikan kita satu apa kita panggil macam kita lepas minum Red Bull, macam sebadang minta tadi kan, Red Bull tadi kan, untuk apa? Nak bagi kita energy, memberikan kita tenaga, energy dan tenaga untuk sama ada nak tepis ataupun untuk menjerit dan lari sebab terkejut. So ini contoh sistem endokrin. So Iqbal mesti tahu kan sistem badan kita bila dapat adrenaline rush, adrenaline yang banyak, apa akan berlaku perubahan pada badan kita? Perubahan yang akan berlaku, terlampau formal dekat sini. Ya, betul. Yang pertama, adrenalin dia akan meningkatkan degupan jantung, dia akan membesarkan kita punya pupil, anak mata, and dia juga akan mengembangkan salur darah. Semua ini dilakukan untuk memastikan kita boleh bersedia tentang apa-apa yang nak berlaku. Kenapa kita kena tingkatkan degupan jantung? Sebab nak pastikan oksigen circulate. Besarkan salur darah untuk memperbanyakkan oksigen yang akan sampai ke sel-sel badan. And kenapa anak mata dibesarkan? Supaya kita lebih alert. Itu adalah waktu kecemasan lah. Jadi dah dapat semua benda ni and baru dah decide nak buat apa. Siapa yang decide? Otak pula yang akan decide nak buat apa lepas tu. Yes. Dan sebab saya khawatir ada orang yang mungkin geli pasal lipas di luar sana kan. Jadi saya rasa saya nak kaitkan juga satu fenomena, kita ambil contoh mudah, iaitu fenomena apabila crush kita lalu. Tahu crush? Crush, tahu? Tahu, yang orang kita kenal kan. Selalunya apa berlaku bila kita nampak crush kita? Adrenalin juga agaknya. Adrenalin. Jantungku berdegup laju.
lalu, lihat dirimu lalu. Nafasku bertambah laju, muka blushing selalu. So guys, sama juga. Ada lagu ke Zeki? Ada lagu. Itu lagu apa? Tak tahulah, ilham tiba datang. Faham. Jadi Zeki sama dulu juga. adalah penyanyi nasyid kalau kepada yang tak tahu, dia adalah penyanyi nasyid dekat, boleh ke? Tak boleh, jangan. Siapa yang nak suara dah minta tumbang. Aduh. Dia saja je kacau Okey, sama juga bila crush kita lalu, jantung kita berdegup-degup. Kenapa? Untuk pump lebih banyak darah pergi ke seluruh badan. Nafas kita juga laju. Kenapa? Nak sedut banyak oksigen yang akan dibawa ke seluruh badan kita. Dan seterusnya guys, muka kita blushing. Kerana waktu tu, kita kan panas. Oh, Kan? faham. Panas. Dan yang menariknya, macam Seimbal kata tadi, bila kita ada adrenaline rush yang kadang kecemasan, anak mata kita, our pupil will dilate. Anak mata kita akan membesar. Untuk apa, Bal? Dalam keadaan crush lalu. Agak-agak awak. Kalau crush lalu dia sebab dia nak memperbanyakkan image tu masuk ke mata, save dekat otak. Betul tak? Save. Betul. Sebab kan Ustaz kata, pandang sekali tak berdosa. Oh, faham. Jadi dia tenunglah lama. Ya, jadi maksudnya Zeki, lipas datang keluar ni. Yes. Crush datang keluar ni. Ya, betul. So adakah lipas tu sebenarnya crush kita? Susah nak jawab. Lain kali kita bincang. Itu soalan kebat yang dilontarkan kepada penonton untuk dijawab di rumah lepas ini, insyaAllah. Ya, sebab pagi-pagi ni kan, lepas pagi kita faham kan, baru lepas tengah mungkin ada yang memang baru gosok mata, baru buka YouTube, tengok-tengok dah tengok cerita kita borak pasal lipas Ya kan. Allahu Ya Akbar. Allah. Tapi tak apa, kita faham. Alright, so itu adalah tentang intro tentang bagaimana information, maklumat ataupun pengetahuan kita tentang sistem endokrin dapat dikaitkan dengan fenomena, dengan perubahan yang berlaku di sekeliling kita, Iban. Jadi, jom kita masuk part-part yang lebih Technical sikit ke? teknikal sikit. Ya, betul. So guys, sistem endokrin dia terdiri daripada dua aspek yang utama. Betul, Seiban? Yang pertama ialah organ yang merembeskan, that we secrete the hormone. Dan yang kedua, hormon itu sendiri or the hormone itself. So kita tengok organ tersebut. Yang pertama, organ yang merembeskan hormon adalah merupakan yang kita panggil sebagai kelenjar or glands in English. Jadi kelenjar-kelenjar dalam badan kita ada banyak. Sebab tu kalau awak tengok dari tadi kan, badan kawan kita ni ada spot warna biru-biru ni. Secara umumnya biru-biru ni adalah di mana terletaknya kelenjar badan manusia. So these blue spots will represent all the endocrine glands that are located in the human body. Jadi yang pertama, mari kita berkenalan. Yang paling atas di bawah dasar otak kita yang kita panggil sebagai, dengar betul-betul, kelenjar pituitary. Seiba, tolong sebut laju-laju. Pituitary. 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 Jangan sebut pituitary. Oh, okey. Lain. Pituitary, itu tok guru saya pesan. Sebut laju-laju. Kelenjar pituitary ataupun NBI juga dipanggil sebagai the pituitary gland. Yang pertama. Yang kedua terletak di leher. Allah, Bal, mana leher dia, Bal? Leher dia ada, jangan risau. Saya jangan macam tu lagi. Okey, boleh. Leher dia. For your information, kalau nak betul-betul kan, kalau kat badan kita, kita boleh rasa sendiri. Pituitary tak boleh rasa. So, thyroid ni at least kita boleh rasa. So, awak cari mana tulang yang cari leher kita, in the neck, right? Kita urut ke bawah sampai awak terasa ada dua tulang kerah kat sini. Awak dongakkan kepala awak, yang dekat di atas tulang tu, itu selalunya terletaknya thyroid kita ataupun kelenjar thyroid manusia. Semua lembut Lembut. Tapi dia taklah precise sangat location, tapi in general di situlah terletaknya kelenjar thyroid manusia. So kalau ada masalah thyroid bengkak, enlarged thyroid, bukannya ada bengkak di sini, bukannya bengkak di sini. Dia mesti bengkak di mana? The base of our neck, berada di pangkal leher kita. Itu adalah lokasi di mana terletaknya kelenjar thyroid kita. Seterusnya, yang panjang macam daun. Ini penting sangat kan, Bal? Penting sangat-sangat. Dia terletak di belakang perut. Our stomach is right here. So the pancreas will be around here in gross anatomy. So lebih kurang di sini, fungsi namanya adalah pancreas. Saya yakin waktu form 1, form 2, form 3 awak dah belajar pasal pancreas kan. Jadi pancreas juga merupakan sistem endokrin kita. Seterusnya yang dua dot ni, ada dua kiri kanan. Itu namanya adrenal. Terletak di atas buah pinggang manusia. Buah pinggang kanan, buah pinggang kiri dan seterusnya. Ini saya risau sikit, Bal.
Sebab Perlu di zoom ke macam ni? perlu di zoom sebenarnya. Faham. Okey, nampak jelas So ini sepatutnya separuh-separuh lah ya. Ya, bukanlah maksudnya orang ni ada dua-dua, tapi kita tak nak lukis dua orang yang berbeza, jadi kita potongkan separuh untuk tunjukkan belah sana adalah belah perempuan, belah sini adalah belah lelakinya. Yes, ini nak tunjuk lah kan, nak jimat nak jimat kertas yang betul Jadi kita nak buat sebelah-sebelah laki dan perempuan punya. Masya Allah. So yang pertama sekali, yang ini namanya untuk perempuan, ini namanya ovari. Ovari rupa-rupanya merupakan organ sistem endokrin juga ataupun yang kita panggil sebagai the gland ataupun kelenjar. Yang seterusnya, yang lelaki ni, yang terjuntai kat luar badan ni. Ini mesti dekat luar badan ingat namanya adalah testis. Ya, English BM sebutannya sama iaitu testis. So, testis dan juga ovari kita kelompokkan sama-sama merupakan kelenjar yang terlibat dengan pertumbuhan ataupun the maintenance pengekalan sistem seks ataupun sistem pembiakan manusia kita, insya-Allah. Alright, so itu kita menama kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam badan manusia. Jadi jom mari kita tengok apakah nama-nama hormon yang dirembeskan oleh setiap satu sistem endokrin ini. So let us look at all the names of the hormone that will be secreted by all of these endocrine glands. So yang pertama, kita mulakan dengan yang big boss lah Bal. Boleh, tak ada masalah. Saya tengah duk terfikir dia tadi sebab saya nampak ada satu chat ni dia cakap, cuba labelkan dekat Sir Zeki. Betul. Saya tak buat-buat chat ni, memang saya betul. Jadi Zeki boleh tolong diri kat situ Zeki. Di sini sikit, Ya. Okey, cantik. Okey, jadi ini untuk menunjukkan dekat mana semua kelenjar ni ada lah tuan-tuan dan puan-puan Jadi kita labelkan dekat Zeki. Zeki ada ovari ke testis? Saya just nak confirmation saja. Demi sains, saya ada dua-dua. Wow. Amazing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bungs and cucks, ini adalah location dia semuanya. Kalau kita labelkan Zeki, kita gunakan warna hijau dekat sini. Pituitary terletak dekat belakang hidung Zeki Ya, betul, lebih kurang. Jadi maksud Zeki punya pituitary dekat situ. And then kita punya thyroid, Zeki punya thyroid dekat tengkuk dia. Yes, lepas tu pancreas Zeki dekat bahagian perut dia. Adrenal dekat ginjal dia. So ginjal dekat atas sikit Zeki, betul ke? Yes. And yang bawah tu kita tak dapat nak labelkan, tapi dekat sini adalah dia punya testis and dekat sini adalah dia punya ovary. Thanks Zeki. Yes. Redha. Saya agak gembira TV ni cukup besar untuk label awak. First time kita pakai TV besar ni Bal. Selalu mengajar pakai TV. First time TV lagi besar pada saya. First time saya nampak kecil daripada TV. Okay, that is a good one. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita akan tengokkan pula tentang fungsi-fungsi utama the big boss tadi saya cakap. Yes, the betul. big boss of pituitary. The big boss of the endocrine system. The big boss of the endocrine system. Ya. Ada big boss. Ya, betul. Bukan big boss tu otak ke? Bukan, kita merujuk kepada sistem endokrin. Kalau semuanya memanglah otak, memanglah. Tapi bila kita merujuk kepada lebih spesifik iaitu sistem endokrin, pituitary jawabnya. Dan ini memang pernah keluar kat SPM tau. Memang pernah keluar dalam soalan SPM bertanya kan pituitary pula. Kelenjar mana yang boleh mengawal kelenjar-kelenjar yang lain. So which gland will able to control the other glands in human body. Dan jawapannya guys, sebut laju-laju macam saya dan seimbang awak, pituitary. Tapi saya rasa sebelum kita pergi lebih lanjut tentang mengenali hormon-hormon tersebut, mari kita selitkan sekejap. Mari kita perkenalkan semula kepada mungkin kita ada penonton di sini yang baru join, 8.30 baru join, ayam dia baru bunyi berkokok kat sebelah kiri dan kanan dia. Mari kita sekali lagi perkenalkan kepada mereka NGO mana yang kita akan promote pagi ni, Seimbal. Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bungs and cucks, welcome to our live Jihad Ilmu. And sekarang ni kita tengah ada sesi sains bersama dengan saya, Sir Iqbal, dan juga sebelah saya, Sir Zeki. And NGO yang bersama dengan kita pada pagi ini dikenali sebagai Global Peace Mission Malaysia. Dah berapa tahun dah Zeki? 20 tahun. Dah 20 tahun dah NGO ni berkhidmat di dunia ini. Start pada tahun 2001 lah maksudnya di situ, betul? 26 September 2001. Yeah, 26 September 2001. Jadi birthday dia dalam lagi 4 bulan insya-Allah. And tuan-tuan dan puan-puan, NGO ni dibentuk sewaktu perang yang berlaku di Afghanistan pada tahun 2001
untuk membantu mangsa-mangsa yang berada di Afghanistan. Semenjak daripada itu, diorang ni dah memang lama berkhidmat, berkecimpung dekat pelbagai negara, lebih kurang 30 negara lain. Jadi, this is a very trusted NGO. InsyaAllah, if you want to donate, link ada dekat description. Sekarang, jom kita teruskan dengan Ketua Kelenjar Endokrin. Yes, terima kasih Sir Iban. Okey, seterusnya. Tapi dalam exam, tak boleh cakap bos lah ya, tak boleh cakap lah ketua kelenjar, tak boleh. Istilah yang betul adalah apa kita panggil sebagai kelenjar induk di dalam BM. In English, the term is the master gland. Saya lagi suka perkataan master gland. I am the master. In BM jarang kita dengar. Saya induk awak. Saya induk awak. Jarang dengar. Tapi itulah istilah yang perlu kita pakai bila kita nak describe, bila kita nak huraikan, terangkan pasal kelenjar pituitary. Persoalan dia, kenapa kelenjar pituitary mendapat gelaran sebegitu rupa? Jawapannya kerana hormon-hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary boleh mempengaruhi, boleh melambatkan, boleh mempercepatkan, boleh mengawal kelenjar-kelenjar yang lain. Semua yang berada di bawah kelenjar pituitary tersebut. So, apakah contoh-contoh hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary? Yang pertama, iaitu yang paling penting yang kita panggil sebagai the growth hormone, GH, ataupun in BM dipanggil sebagai hormon pertumbuhan. So, kita nak listkan dulu ke ataupun cerita terus one by one seibat? Cerita je. Cerita je kan? Sebab saya suka cerita. Tak boleh nak tangguh-tangguh ni. Jadi GH ataupun growth hormone, hormon pertumbuhan. Daripada nama tersebut pun awak tahu. Jadi hormon ini terlibat untuk membesarkan badan seseorang. Ya, untuk memastikan seseorang pertumbuhan badan dia akan berlaku secara normal. Ya, betul. Ya. Jangan ingat saya tak nampak apa yang berlaku tadi. Apa dia? Tak ada apa. Dia terlibat dalam penuaan juga ke Zaki? Saja nak tanya. Saya masih muda. Okey, faham. Okey, yang pertama sekali guys, pertumbuhan. Antaranya contoh. Kita ambil satu nama yang sangat famous, iaitu perlu kita sebut nama pemain bola ni. Contohlah kan. Boleh, tak ada masalah. The Lionel Messi, pemain bola Barcelona. Tahukah anda waktu dia kecil, badannya memang sangat kecil. Waktu dia berumur 12 tahun, badan dia seolah-olah budak yang berumur 10 tahun. Kenapa? Kerana badan dia, kelenjar pituitary dia gagal menghasilkan hormon pertumbuhan yang cukup. Rezeki dia pandai main bola. Maka Barcelona nampak, Barcelona terus sign dia dan Barcelona tanggung semua rawatan hormon pertumbuhan. Jadi dia mendapat rawatan growth hormone, lalu badannya membesar, tetapi kan badan dia tetap tidak dapat menjadi setinggi kawan-kawan dia yang sebaya dengan Lionel Messi. Jadi nak tunjuk bahawa kesan hormon pertumbuhan ini memang jangka masa panjang dan kekal. Ya. Jadi hormon pertumbuhan sangat penting untuk bertumbuh dengan normal. Tak cukup hormon pertumbuhan, kita akan mengalami masalah kekerdilan ataupun dwarfism. Maknanya badan tak cukup besar. Tapi kalau terlebih, macam mana Seiban? Kalau terlebih hormon pertumbuhan, kita akan dapat satu penyakit yang kita panggil sebagai kegergasian. Boleh ke? Boleh. In BM, kegergasian. In English dipanggil sebagai acromegaly. Tapi in BM pun kalau ikut buku teks, acromegaly juga. Ya, betul. Dah mula memberi nama acromegaly. Jadi orang yang ada acromegaly ni guys, awak boleh Google, rupa dia sama, lebih kurang sama tau. Antara dia punya rahang, the jaw bentuk segi empat. And then badan dia memang sangat tinggi. Malah for your information, saya Seiban mesti tahunya, orang-orang yang pegang rekod manusia tertinggi di dunia, semuanya, saya kata boleh semualah kan? Semua memang mengalami masalah terlebih hormon pertumbuhan. Betul. Jadi itu adalah mereka yang tinggi di dunia. Tapi kalau macam umur kami dah dewasa, dewasa bukan tua tapi dewasa, adakah kami boleh mengalami masalah terlebih hormon pertumbuhan? Jawapannya ya. Jawapannya ya, boleh juga. Boleh. Antara tanda-tandanya selalunya komplain daripada pesakit acromegaly ini ialah kalau yang pakai cincin dia komplain kat doktor. Doktor, cincin saya dah tak muat. Yang kedua, doktor, saya asyik tukar saiz kasut, kasut 2 kali dah setahun.
Dulunya saiz kasut, contohnya si Iqbal Awab yang kasut, mahalnya kasut ni. 9. Kasut 9, 10, saiz 10. 10. Bulan depan tiba-tiba naik 12. Wih, 12 terus. Boleh. Tahun depan, pop, jadi 13. Oh, jadi maksudnya kalau acromegaly ni berlaku dekat kita waktu yang dah dewasa. dewasa, Ya. dia akan menyebabkan peripheral membesar lah. Yes. Hujung tangan, hujung kaki yang akan membesar lebih, betul? Betul. Itu Mas- antara tanda-tanda awal dia. Oh. Dan kemudian juga menyebabkan ketinggian akan bertambah. Macam saya insya-Allah tak ada lah sebab saya dah maintain 194. Lama jugalah sebenarnya tinggi saya. Okey, saya terima. Terima kasih. Muka isteri balok baik, dia takkan tipunya. Okey, jadi kan itu adalah tentang hormon pertumbuhan. Apa yang kita panggil fungsi dia dan juga kesan tak cukup dan juga kesan terlebih hormon pertumbuhan. Selain daripada itu, ada satu lagi hormon penting yang sangat-sangat penting dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Another important hormone will be secreted by our pituitary gland yang kita panggil sebagai hormon shortnya ADH ataupun fullnya antidiuretic hormone ataupun in BM antidiuresis, ya, hormon antidiuresis. Kalau Mak Saleh Amerika sebut macam mana? Antidiuretic. Antidiuretic hormones. Antidiuretic. So anti apa maksud dia, semua tahu kan? Benci. Itu anti, benci. Diuretik Seiban. Apa dia? Apa maksud diuretik? Diuretic itu maksudnya air ke betul eh? Kencing. Kencing. Yes. Untuk general layman term lah ya, untuk apa nama istilah Air kecil lah. air kencing. So bila kita combine kan anti-diuretic maksudnya benci kencing. Benci, tak suka nak kencing. Betul? Setuju ya saya Iwan? Jadi kita tak nak kencing. So maksudnya everyone, ladies and gentlemen ataupun Seiban saya sebut bang sengkaks. Itu untuk memudahkan sebenarnya. Abang-abang dia panjang. Kita kena jimat. Kalau Miss Zack Kirana dengar dia memang marah dia, merosakkan Tolong bahasa. jangan bagi tahu Miss Zack, Sir Daniel ataupun sesiapa lagi cikgu BM yang mengajar di MC Plus. Terima kasih. Okey, apa nama? Bang Zengkak. Kalau kita sebut antidiuretik maksudnya kalau kita terlebih ADH, antidiuretik hormon kita banyak, air kencing kita sedikit sebab kita benci nak kencing. Setuju? Betul, setuju. Kita benci Yes. nak kencing. Benci nak kencing. Tapi kalau terlebih banyak ataupun kekurangan ADH, maka kita akan menghasilkan banyak air kencing. So we will produce or excrete too much or huge amount of urine daripada badan kita. Sebagai contoh, keadaan dia seperti kita raya sebelum COVID-19. Sebelum COVID-19. Selalunya kita akan bertandang dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Dan budaya orang Malaysia, nak balik, habiskan air dulu. Betul? Setuju? Ya, betul. Mak saya selalu cakap, tak habis air tak boleh balik. Jadi selalunya bila kita beraya sebelum COVID-19, semuanya akan terkinja-kinja, berebut-rebut nak pergi ke toilet sebab waktu itu air kencing kita, our urine is too much. Ada banyak sangat air kencing. Tandanya hormon ADH kita banyak ke sikit waktu tu bila air kencing banyak. Kita nak, dia punya chat ni adalah 20 second ke belakang sikit sebenarnya. Itulah saya tengah tengok respon. Maknanya 20 second belakang. Okey. Maknanya tak boleh tunggu respon dia orang ni lah ya. Ada jawab betul lah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Maksudnya kalau ada banyak air kencing, hormon ADH adalah rendah. Dia opposite. Ya, benar. So bayangkan everyone kalau kita ada masalah dengan ADH. Tiba-tiba, kita ambil contoh yang paling mudah, tiba-tiba ADH tak keluar-keluar. Hui, apa kejadi Seiban kalau ADH tak keluar-keluar? ADH tak keluar-keluar? Yes, maknanya tak cukup Maksudnya ADH. Langsung tak ada. Maksudnya atau sikit sangat. Minute amount of ADH. Maksudnya kita ni anti-ADH tu maksudnya tak suka kencing. Ya, Bahasa betul. mudah dia. Ya. Tapi kalau tak ada benda tu, maksudnya kita ni akan membuang sahajalah. Yes, kita akan buang saja. Dan itu namanya satu penyakit yang kita panggil sebagai diabetes insipidus. Diabetes insipidus. Yes, tak boleh sebut diabetes je sebab kita kalau dengar diabetes selalunya merujuk pada kencing manis kan. Tapi Yes. untuk tujuan penyakit yang berkaitan dengan masalah ADH, kita panggil dia sebagai diabetes insipidus, iaitu penyakit di mana air kencing berlebihan akan keluar and then badan kita kering lah ya.
Betul, kita akan Badan kita kekeringan, dehydrated. Dan ini boleh menyebabkan maut, Zakin. Yes, boleh menyebabkan maut. Jangan main-main tau. Awak pernah dengar kan ada orang meninggal lepas demam panas, ada orang meninggal lepas diarrhea atau cherry berry tu. Itu semuanya kerana badan tidak cukup air. So, Cherry berry? cirit berit. Cirit berry, nama dia diarrhea. Diarrhea, ya. Bukan Lebih diarrhea. Oh, bukan diarrhea, bukan, Ya, betul. diarrhea. Ejaannya begitu. Sebutannya tidak. Sebutannya tidak, tapi alamak kalau Miss Z tengok kita mengajar ni mesti marah betul. InsyaAllah, harapnya Mizat tak tengok. Dia belum bangun ke? Dah, dia dah bangun. Okey, jadi diarrhea, demam panas, ini semuanya menyebabkan masalah dehydration atau in BM dehydrasi. So guys, tak boleh main-main ya. Kalau awak dahaga, sila minum. Kecuali waktu puasa. Ya, jangan main-main. Tak cukup badan kita tak cukup air, tak boleh dibuat main-main. Kena jaga betul-betul. Alright, so itu ialah hormon ADH. Tak habis lagi pasal kelenjar pituitari, tak habis lagi. So, maksudnya kelenjar pituitari ni, dia satu kelenjar tapi dia hasilkan banyak hormon, betul? Banyak. Contoh hormon lain adalah kita panggil sebagai TSH, FSH, LH, prolaktin. Prolaktin kelakar gila. Tapi kelakar hormon tapi tak boleh nak cerita sebab tak masuk silibus. Tak apa, jangan cerita. Confuse orang saya lagi kan? Tapi saya sebut sikit je lah Boleh. Prolaktin. Kalau lelaki terlebih prolaktin, lelaki boleh menghasilkan susu badan. Fakta. Wallahi. Boleh saya bagi satu fakta ke pasal benda ni? Boleh Saibah. The floor is yours. Ceritanya adalah pada zaman dulu ada sesetengah bayi lelaki lahir sambil mengeluarkan susu. Dan bayi ni dibunuh sebab dianggap sebagai witch, satu orang ahli sihir. Baby. Yes, ini adalah pada zaman gelap dekat Europe. Masya-Allah. Sebenarnya sebab ibu tu tengah mengeluarkan prolaktin untuk menyediakan badan dia untuk mengeluarkan susu untuk anak dia. Tapi dia terinfluence sekali sebabnya placenta dia boleh meresapkan masuk hormon juga. Ya, So dia, betul. dia meresapkan masuk hormon prolaktin ni pergi kepada bayi tersebut menyebabkan bila bayi ni lahir, bayi ni mengeluarkan susu dan itu yang dipanggil sebagai witch's milk waktu zaman tu. Some of them memang dibunuh serta-merta, some of them memang disorok oleh ibu-ibu mereka lah. Masya-Allah. Ya. Ini masalah masalah orang yang jahil pasal ilmu. Betul Seiban? Jadi ada agak zaman moden sekarang ni ada tak lagi orang yang jahil pasal ilmu ni? Kalau nak berlaku jujurnya ada, tapi sebab itulah kita di sini untuk membetulkan salah faham, insya-Allah. Yes, insya-Allah. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada abang ke pakcik ke ayah ke tiba datang, tiba t-shirt dia basah keluar susu badan. Kerana ada masalah kelenjar pituitari. Okey, hormon-hormon yang lain. TSH, FSH, LH. Ini 3 contoh hormon yang mengawal hormon-hormon yang lain. Secara mudahnya, secara ringkasnya. TSH, thyroid stimulating hormone, mengawal Kelenjar thyroid lah. Thyroid. FSH dan LH, 2 hormon yang mengawal ataupun mempengaruhi ovari dan juga testis. So in short, itu adalah hormon-hormon yang berkaitan dengan kelenjar pituitari. Alright. Okey, jadi kita boleh teruskan pula kepada kelenjar yang terletak di leher kita. Walaupun Mamat ni tak ada leher, nampak rupanya. Ada insya-Allah. Semua orang ada leher, termasuk saya. Teruskan. Alhamdulillah. Okey, so guys, kelenjar thyroid is a very important gland, merupakan kelenjar yang sangat penting. Kenapa? Kerana thyroid ini merembeskan satu hormon. Tolong ingat betul-betul nama hormon ni. Hormon itu dipanggil sebagai thyroxina ataupun in English is what we call as the thyroxine hormone. Hormon kalau tak ada hormon ni, kalau tak cukup hormon ni, memang lemah lesulah kita. Sebab apa? Thyroxin ini mempengaruhi sistem metabolisme badan manusia. It will influence the metabolism system of our body. Tapi sebelum kita teruskan mendalami ilmu ataupun fakta-fakta berkaitan thyroxin, jom Seiban, mari kita ulang sekali lagi atau mengingatkan kepada penonton-penonton kita di luar sana untuk meneruskan usaha menderma anda kepada NGO NGO Global Peace Mission Malaysia. And kita ni sebenarnya tengah buat kerjasama dengan NGO ni. Sambil kita mengajar, awak boleh menderma dekat link yang ada di description. Bahasa mudahnya, we educate, you guys donate. Begitu. Yes, jadi seperti mana yang kami dah sebut tadi, mungkin ada yang baru join sebab saya rasa view berapa ramai dah ya yang view sekarang ni.
Saya ramai yang baru bangun tidur ni kak. Ataupun yang 8.50. Bukan baru siap breakfast sebenarnya. Oh ya, kita positif. Orang Malaysia memang suka bangun awal, baru breakfast ataupun baru sahur. Mungkin ya. Sahur? Mazhab. Okay, tak apa. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bunks and cucks, Global Peace Mission Malaysia ditubuhkan pada tahun 2001. Maksudnya tahun ni dah 20 tahun. Birthday dia bila Zaki? 26 September. 26 September. Jadi birthday dia dalam masa lagi 4 bulan insya-Allah. 20 tahun berkhidmat di seluruh dunia, hampir 30 negara bermula di Afghanistan. Dan insya-Allah segala derma yang anda berikan insya-Allah memang akan dapat diberi terus kepada mereka yang memerlukan. Tidak adalah apa kita kata disekat-sekat. InsyaAllah mereka akan cuba sehabis baik. Pastikan kalau kita niat derma itu untuk makanan, akan sampai menjadi makanan ataupun memberi bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan. Dalam kes ini, rakyat Palestin, saudara Palestin kita yang berada di Gaza yang mungkin mengalami masalah, bukan mungkin, memang mengalami masalah kekurangan bekalan. Jadi insya-Allah mari kita sama-sama bantu mereka. Jadi usaha kita walaupun RM1 tolong bagi bang. Sen-sen pun tak apa, bagi je. InsyaAllah itu pasti akan menjadi bekalan anda dan bekalan kita di akhirat nanti. InsyaAllah. Alright, jadi teruskan tentang thyroxine ataupun thyroxina. Konsep metabolisme. So Seiqbal, saya rasa Seiqbal pun tahu kan, antara atlet dan orang kerja office, siapa yang metabolisme lagi tinggi ya? Atlet insya-Allah. Kenapa Seiqbal? Atlet punya metabolisme lebih tinggi. Oh, okey, faham. Terima kasih. Atlet punya metabolisme lebih tinggi disebabkan dia lebih aktif. Bila lebih aktif, maksudnya dia akan merangsang pengeluaran thyroxina dengan lebih banyak. Jadi, saya nak fahamkan sebab saya rasa ramai yang salah faham dekat sini. Metabolisme tu apa benda sebenarnya? Yes. Saya rasa bila cakap je metabolisme, semua orang punya anggapan adalah, oh, kalau metabolisme dia tinggi, dia makan banyak tapi dia tak gemuk. Betul? Itu betul, tapi sebahagian sebenarnya. Sebahagian sahaja. Sebab in general, metabolisme merujuk kepada semua tindak balas biokimia dalam badan manusia. Will refer to all the biochemical reaction within a human body. Tapi antara yang famous adalah merupakan tindak balas menghasilkan tenaga. Will produce energy. Dan untuk tujuan menjawab soalan SPM. Macam mana kita nak ingat? Kalau soalan keluar, tanya berikan sifat-sifat mereka yang mengalami masalah tak cukup thyroxine ataupun terlebih thyroxina, awak boleh ingat terus recall balik tentang masalah mereka yang tak cukup tenaga. Ini untuk tujuan menjawab soalan SPM. Ya? So untuk kita memudahkan ingat tentang metabolisme untuk tujuan SPM, sains SPM, kita selalulah ingat bila sebut metabolisme, ingat tenaga untuk tujuan jawab exam. Betul Seiqbal? Betul. Boleh. Ya, sebagai contoh, antara atlet dengan office, atlet metabolismenya tinggi kerana atlet lebih memerlukan lebih banyak tenaga. Orang office panaskan punggung je. Faham. Mungkin ataupun mana tahu sekarang ni orang office kerja kat rumah asyik berlari kejar anak. Mungkin. Boleh jadi sebenarnya, work from home punya senario di situ tuan-tuan dan puan-puan. Yes. Jadi ini metabolisme lah. Tadi Zaki cakap kalau tak cukup, maksudnya orang ni dia lemah, cepat letih, betul, lesu in English dipanggil sebagai lethargic. Okay, they are very lethargic. weak, they tire easily, lethargic, and also they sleep a lot. Very sleepy, sangat mengantuk, tidur manjang, tak boleh gitu. Yang kita kesiannya kan, mungkin awak ada pengalaman ni, pernah dengar kan, ada orang ni dia makan sikit tapi berat badannya naik mendadak-dadak, mencanak-canak. Bukan salah dia, memang badan dia mempunyai masalah tak cukup hormon thyroxine. Do not have enough thyroxine in the body, menyebabkan mereka yang mengalami masalah hypothyroidism ataupun tak cukup hormon thyroxine akan mengalami situasi makan sikit pun berat badan akan cepat naik. Kesian. Faham. Kesian.
Jadi, Tapi jangan jadikan ini alasan lah. Risau pula dia macam, oh patutlah selama ni saya selalu tertidur dalam kelas. Ini bukan salah saya rupanya. Selama ni salah hormon. Tak boleh gitu orang kata. Tak boleh gitu tuan-tuan dan puan-puan. Tak si boleh. boleh ke daya orang Sarawak kepada. Si Oh. boleh ke daya. Si boleh ke daya? Yes, Ah. orang Sarawak kepada ke daya. Macam saya kawan saya selalu sebut, nehi he. Nehi. Oh macam tu juga. Itu kalau tak cukup hormon thyroxine. Maksudnya kalau terlebih thyroxine dan ini banyak berlaku betul ya, banyak berlaku, dia terbalik. Tadi ngantuk. Tadi Yes. very sleepy. Now Tidur cannot sleep. Cannot sleep. Tidur Oh. sejam 2 jam terbangun, kepala berligat, banyak benda dia nak buat. Sebab apa? Terlebih tenaga. Too much energy when metabolism is very very high. Jadi bila metabolism sangat tinggi, tenaga sangat-sangat banyak. Jadi macam mana nak bagi banyak tenaga badan dia? Maka orang yang banyak hormon thyroxine ni, dia kuat makan. Kuat betul makan. Tapi kita selalu puji, Hang ni makan banyak tapi tetap kurus. Apa rahsia Hang? Pernah dengar orang cakap macam tu? Pernah bukan dekat saya. Ya betul. Ya tapi pernah dengar kan? InsyaAllah saya rasa ramai yang pernah ada mengalami masalah ni atau kawan-kawan anda, saudara mara anda makan banyak tetap selim-melim kerana rupa-rupanya badannya mempunyai metabolisme yang tinggi. Tenaga banyak, tidur sikit, makan banyak tapi tetap slim dan juga yang kita risau dan ini keluar dalam silibus SPM, keluar paper science insya-Allah. Mata mereka yang ada masalah thyroxine terlebih untuk tempoh yang lama, mata mereka akan tersembul ke depan. Yang kita panggil istilah dia in English is exophthalmos. Pernah tengok ke? Sekejap, boleh lukis ke Seiban? Mata macam mana contoh? Maksud saya mata tersembul ke depan. Boleh, The tak ada protruding masalah. eyes. Kalau tengok memang very obvious. Memang, Tanta dia ni ada terlebih thyroxine rasanya. Jadi macam mana rupa dia? Comel lukisan Seiban awak ni kan. Saya rasa kalau dia tak jadi tutor kan, buat komik seni saya rasa mesti laku kan. Tengok. Ui, comelnya. Sekejap. Ini tengok guys. Jadi saya rasa boleh nampak kot ini bukan cawan tapi ini muka orang, ya, ada mata, ada mulut, hidungnya kecil, comel dan mata dia tersembul ke hadapan. Kalau nak tengok gambar betul-betul ialah putih mata, the sclera. Memang awak nampaklah di luar anak mata kita. So you could see the white side of our eyes surrounding the pupil. So itu adalah exophthalmos ataupun protruding eye. Mata tersembul ke hadapan. Tak, maksudnya kalau banyak sangat dia boleh terkeluar ke? Taklah terkeluar, tak adalah macam tu. Tapi ternampaklah dia tersembul ke depan. Oh faham. Memang itu lama sangatlah ya. Kalau lama sangat maksudnya dia mengalami masalah hyperthyroidism. Maksudnya lama dan tak dapat rawatan. Dia ada rawatan. Ya, ada rawatan. Tolak balik. Tak adalah, tak Bukan. boleh. Jangan tolak balik. Tak, selalunya Jangan tak. tolak balik. Betul nasihat ni saya bagi kepada semua penonton. Jangan Betul. tolak balik mata lah. Jangan tolak balik kan, please. Okey, dan rupa-rupanya juga selupa saya nak cakap. Orang yang metabolism tinggi ni, dia pun selalu akan komplain tau. Dia cepat rasa panas. Ada kawan yang kita dalam bilik aircon dah power tapi dia kata, panas lah. Tak, saya sejuk ni. So. Itu kalau terlebih metabolisme. Terlebih metabolisme Yes. lah. Kalau tak cukup metabolisme, terbaliklah. Sejuk lah. Saya biasa je lah. Taklah sejuk sangat. Lebih kurang lah. Okey, saya maklum. Macam Saya banyak sedia kena maklum. tembak je saya hari ni. Okey. Tak ada niat. Betul, tak ada niat. Saya tembak diri sendiri tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Faham kan kita pada hari yang mulia 7 Syawal dan pada hari ini kita bercakap yang baik-baik saja. Betul. Okey guys. Jadi itu adalah kita kata hormon yang dikeluarkan, yang diremeskan, the hormone that will be secreted by our thyroid gland. Seterusnya, mari kita teruskan dengan hormon pula dah. Kelenjar, the gland of pancreas. Pancreas. Pancreas adalah merupakan organ yang sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana pancreaslah merupakan organ yang bertanggungjawab untuk mengawal paras glukosa dalam darah kita. So pancreas is the organ, is the gland that will control the level of our blood glucose. Untuk siapa yang mungkin tak ingat, glukos atau glukosa merujuk kepada gula. Jadi, kalau gula dalam darah kita tinggi,
mungkin kita ada masalah berkaitan dengan pankreas. Mungkin. Kalau gula kita pun rendah, juga mungkin disebabkan oleh masalah pankreas. Jadi apakah nama hormon dia? Saya yakin ramai rakyat Malaysia tahu nama hormon ni kan. Iaitu yang pertama adalah insulin, BMBI, ejaan sama, sebutan sama. Yang kedua yang jarang-jarang kita ketahui, yang jarang-jarang kita dengar, iaitu hormon Glucagon. glucagon, guys. Yes. So, dua hormon ni sangat penting dan memang kita semua kena tahu bukan saja untuk exam tapi juga untuk ilmu hidup. Kenapa? Kerana penyakit yang dipanggil sebagai penyakit kencing manis or the diabetes mellitus. So, biasa dengar kan? Mellitus. Mellitus. Ada sebut mellitus jugalah. Mellitus pun ada jugalah. Saya sebut mellitus. Tapi biasa dengar kan, selalunya kalau kita orang Malaysia sebut kencing manis, kita sebut apa? Masalah dia. Kencing manis, potong kaki. Yes, potong kaki. Jadi ini isu besar. Tapi mari kita tengok sekejap. Bagaimana hormon insulin dan hormon glukagon boleh mengawal paras gula, paras glukosa dalam darah kita. Yang pertama, kalau kita sekali lagi raya dari rumah ke ramah, ke rumah ke rumah sebelum COVID-19. Kalau kat Kuching Sarawak, kita beraya dijamukan dengan kek lapis macam-macam. Kek lapis Cadbury, kek lapis India, kek lapis saya lupa nama-nama dia, tapi hati parit sebagai contohnya, benda yang manis-manis. Tambah pula di Kuching Sarawak, raya dia setiap rumah dia akan hidang dengan air gas. Nak apa? Siap offer lagi. 100 Plus ada, Fanta ada, Coke ada, Pepsi ada, Strawberry, root beer ada, resep strawberry ada. Serius? Tak pernah pengalaman tu? Belum lagi. Kepada ke penonton di rumah, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bunks and cucks, Zeki sebenarnya asal daripada Sarawak. Yes, walaupun muka dia macam British, tapi dia asalnya adalah daripada Sarawak. Kita kami. Tapi minta maaf lah kalau ada yang saya tersebut pasal raya tak puas hati kenapa sebut raya ke Kuching sebab saya dah lama tak balik lah raya ke Kuching Sarawak. Nak bersentuhan tapi kena ada jarak. Tak boleh. SOP punya pasal. Okey, jadi bayangkan tadi minum air gas dari rumah ke rumah, makan kek macam-macam waktu raya, gula kita mencanak-canak naik. It will increase tremendously. It will become very, very high. Jadi pada waktu itu, ladies and gentlemen, jejaka dan juga gadis-gadis di luar sana. What happened? Hormon insulin akan dirembeskan. The insulin hormone will be secreted by our pancreas in order for what? In order to reduce the level of the blood glucose. Akan merendahkan, insulin merendahkan paras glukosa dalam darah kita. Kalau nak senang ingat, kau ingat ni, insulin dia suruh masuk dalam. Macam masuk gula dalam. Itu dia insulin nama dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, betul. Jadi insulin macam mana dia rendahkan glukosa? Boleh kita terangkan teknikal sikit ke? Tak payahlah aku dah. Cerita boleh saya pemudahkan boleh ke? Izinkan, terima kasih. Ceritanya macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bunks and cucks, apabila gula sampai ke dalam kita punya usus, gula akan diserap masuk ke dalam darah, betul? Tapi awak kena faham, dia akan transit dekat kita punya hati, liver. So what happened there, basically, kalau contohnya saya ni adalah hati okay. Sini hati. Liver. Saya nak kata saya hati. Oh, awak hati. Saya hati. Hati saya dekat sini, perut belah kanan. Okay, ingat, jadi kalau ada yang confess dekat awak, saya jatuh hati dekat awak, reject awal-awal, ingat, organ pun tak tahu dekat mana, macam mana dia nak menjana keluarga, betul ke tidak? Jadi dekat sini, bila masuk dalam hati ni dia macam penyambut tetamu. Kalau saya ni hati, saya akan cakap, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua glukosa. Kami kat sini ingin mengatakan kami hanya perlukan lebih kurang 200 molekul sahaja, tapi awak masuk 600. Jadi 200 yang pertama boleh tolong halakan ke salur darah untuk kita masuk ke dalam organ-organ yang lain. Lagi 400 yang ini boleh tak kita stay dekat dalam hati dulu. Awak duduk je dekat dalam hati ni, kalau perlu kami akan panggil. Jadi itu caranya dia merendahkan, dia tukarkan, dia storekan glukos lebih ni, gula lebih ni dekat dalam hati sebagai satu bahan yang dipanggil sebagai glycogen. Yes. Jadi itu ada seorang ni dia pernah panggil kawan dia glycogen. Kau tahu kenapa? Kenapa? Dia tadi cakap
kenapa panggil saya glycogen? Oh, bukan sebab saya ingatkan nama awak glycogen sebab awak dekat hati saya. So sebenarnya bila kita belajar sains banyak cara kita boleh confess. Tapi kalau dia tak faham, reject. Tak cukup sains untuk awak. Kalau ada dengar guna pikat lain tu, sila pilih dia. Sila pilih dia. Sila pilih dia. Okey, jadi kita teruskan dekat sini. Maksudnya, gula-gula lebih kita akan disimpan dekat dalam hati sebagai glycogen. Yes, betul. Tapi ingat, kalau hati dah penuh dengan glycogen, gula lebih akan disimpan sebagai lemak. Dekat mana? Bawah kulit. Why am I doing this to myself? Okey, teruskan. Dan seterusnya, on serious note guys. Katakan kita dalam situasi rakyat-rakyat saudara mara kita Palestin tak cukup bekalan makanan. Maka bila kita tak cukup makanan, glukosa dalam darah kita akan menjadi rendah, ladies and gentlemen. Jadi bila glukosa tak cukup dalam badan kita, maka pankreas kita akan mengeluarkan hormon glukagon ke dalam darah kita. Untuk apa? Untuk tarik balik glycogen simpanan badan kita, ditukarkan menjadi glukosa. So, everybody, mari kita niatkan di hati, kalau boleh kita nak bagi lagi bantuan kepada saudara mara kita di Palestin yang berada di Gaza supaya tidak perlulah dalam istilah sains, tak perlulah mereka mengeluarkan hormon glukagon kerana mereka mengalami masalah kebuluran. So, ladies and gentlemen, please do your part. Please donate sambil kita belajar, sambil-sambil juga kita mendermakan untuk kemaslahan, untuk kebaikan saudara mara kita yang memerlukan bantuan Kemaslahatan. kita. Kemaslahatan. Bukan kemasalahan. Itu lain. Oh, nervous. Tadi ramah ke ramah. Ada apa ni? Saja sembang. Oh, ni lah yang live MC Plus tu. Ya, inilah live dia. Sains donate kepada siapa? G Global Peace Mission Malaysia. Alalang, saya ada bawa duit. Tolong sampaikan boleh? Bal, link kan ada. Ya, jangan bagi kat sini. Jangan berani ambil duit saya. Okey. Tapi sebadang. Ya. Semalam berapa total collection kita Total semalam collection last updated adalah RM90,000 ya, yang sebenarnya. 90. RM90,000. Alhamdulillah. Oh. Campur saya punya RM2.20. RM90,000, RM20,000, Yes. Tapi semalam saya nampak ada siap 78 sen, 75 sen. Ya, Yes. yang spesifik number dia lebih kurang berapa? Padang tahu ke? Saya tak tahu lah. Okey. Yang penting alhamdulillah lah. 90 lah. Okay. Saya selingan je ni. Toilet mana? Keluar, Ha? di belakang. Sana lah. Pandai-pandai cari lah. Okey, jadi apa nama? Macam ada mimpi je ada orang kacau tadi. Itu pasal dah lah tadi dia masuk tak salah. Dia block saya. Ya. Dia block saya pun pasal Saya lari. rasa mungkin sebab dia terlampau tinggi. Adakah itu acromegaly sebenarnya? Sebab macam saya sendiri, tinggi saya adalah 194 cm. And tadi saya tengok sebadang lebih kurang dalam 203 lah. 212 meter insyaAllah. Sentimeter. Saya tak tahu nak mengiyakan bersubat atau tidak tapi dari segi fakta sains saya rasa ragu-ragu betul ke tidaknya 194. Saya ragu-ragu. Tapi untuk menjaga ego kawan saya, saya iyakan. Boleh kita teruskan? Iban. Ya nanti takut ada yang meluat. Tengok banyak komen ni. Gelak-gelak banyak mancang. Kita tengah belajar ni, educate. Ya. Iban masuk balik, Bal. Masuk balik. Come on. Okey, mari kita teruskan. Insiden dengan glukagon. Jadi pankreas guys, itu tadi dua hormon yang terlibat untuk mengawal paras glukosa dalam darah kita. To control the level of our blood glucose. Seterusnya. Sekejap, Zeki, boleh tak kalau kita kaitkan sekejap dengan antidiuresis dan juga insulin? Sebab kita baru lepas menjalani bulan Ramadan di mana kita berpuasa. Yes. Jadi ini cuba jawab di rumah masing-masing, di hadapan device masing-masing sahaja. Sewaktu berpuasa pada pukul 5 petang, boleh ke? Boleh, 5 petang. tak apa. Pada pukul 5 petang, antidiuresis kita sekarang ni tengah tinggi ke tengah rendah? 5 petang. Maksudnya kita dah berpuasa sejak daripada subuh tadi pukul 5.51. Yes. Di masa ceras. Tinggi ke rendah?
Jawapannya, kita bagi dong berfikir kejap. Tengok sekejap. Lepas tu nanti Tapi- Zeki akan beritahukan jawapan dia, boleh? Tapi ni 20 minit ni responnya. 20 saat. 20 saat. Sorry, 20 Ah, minit. Minta maaf, hari ni memang saya banyak tersasul. Minta maaf. 20 Ramah-ramah pun saya 20 terkeluar. minit tu. Tadi kita Minta tengah sembang maaf. pasal pituitary sebenarnya. Okey. Jadi sekarang ni, kita bagi je masa dia untuk jawab. Lepas tu kita bagi terus reveal jawapan sekarang ni. Yes. Macam mana? Apakah jawapan dia? Tinggi ke rendah? Sewaktu pukul 5 petang, Zeki. Jadi, tips menjawab soalan. Kalau awak tak dapat nak keluarkan jawapan direct tentang level tentang paras hormon, kita guna tips, guna pengalaman hidup. Betul tak, Seiban? Kita pengalaman gunakan pengalaman hidup kita untuk menjawab soalan sains. So, pengalaman hidup anda, siapa dekat sini dah berpuasa satu hari, pukul 5 petang, bila pergi ke toilet, keluar dengan laju. Tak ada. Ada seorang kawan saya. Tapi dia pandai buat magic juga sebenarnya. Sebab saya tengok waktu dia ambil wuduk, dia selalu kumur 3 kali. Tapi dia loh 2 kali. Sampai sekarang saya tak tahu mana pergi lagi satu. Power. Itu skill. Skills. Jadi, asalnya semua dapat jawab. Jadi pukul 5.50, bila kita nak pergi toilet pun, kalau ada terasa nak ke toilet lah. Dia keluar mungkin sikit je. Maksudnya, hormon antidiuresis adalah sangat, wow, 100% jawab betul. Tinggi. semua dia Masya Allah. Ramai jawab ni betul. Tinggi. Sebab apa? Anti, Benci nak kencing. Benci nak kencing, ya. Antidiuresis. And macam mana pula dengan hormon insulin dan glukagon? Sewaktu pukul 5 petang dekat Yes, sini. yes. Sewaktu Betul. sedang berpuasa. Jadi bila kita dalam keadaan 50, tapi selalunya bila nak buka puasa waktu tu, kita yang mengantuk tiba-tiba sangat semangat. Sangat semangat. Lompat-lompat. Tak sabar. Berlari ke dapur. Macam mana? Oh. Itu adrenalin. Itu lebih kepada kecemasan. Kecemasan. Dia Tapi macam, mana makanan aku? kena makanan aku. Itu kecemasan. Tapi kalau tak ada adrenalin, selalunya pukul 5 petang kita, tolong buang sampah. Angkat Kalau sampah. sebadan ada dilakukan mesti jadi kan? Betul. Mesti Tak apa, it's okay. Dia tengah bagi tandas. Itu tanda. So ADHD tengah rendah lah. Bukan ADHD, kita borak pasal. Tak, maksudnya kalau dia Oh, bagi tandas tadi, tadi, ADHD tengah rendah lah. Ya, rendah. Banyak nak keluar tu sebadan awak tadi. Elok juga dia masuk tadi ya. Tapi kalau pukul 5 petang selepas satu hari kita berpuasa, kita tak cukup tenaga, asyik mengantuk bagi alasan tak nak buat kerja kerana hormon glukagon. Waktu tu, hormon glukagon mula meningkat. Sebab tu kita dapat tenaga ke ujung tu. Yeah, waktu tu kita ada lagi tenaga untuk buka selimut, tutup aircon, berjalan perlahan ke dapur. Baru ada tenaga. So ini tenaga bekalan lah. Yes, So maksudnya ini tengah tinggi, insulin pula tengah rendah lah. down. Yes, sebab badan kita dah satu hari tak makan, glukosa kita pun jadi rendah. Maka badan kita perlukan glukosa, glukagon akan dirembeskan. Glukagon will be secreted by our pancreas in order for us to have the energy that will enable us to walk to our beloved kitchen. And after we break the fast, after iftar, Yes. meaning the insulin will go higher. Yes. Untuk pengetahuan anda semua, jejaka dan gadis di luar sana. Bangs and Kaks. Bangs and kak di luar sana. Setiap kali lepas kita makan, memang insulin kita naik mencanak-canak. Kenapa? Kerana bila kita makan, makanan tersebut terus, ada makanan yang kita makan akan terus menjadi glukosa dalam darah kita. Sebab tu kan kita buka puasa sunat makan apa? Kurma. Kurma. Kerana benda yang manis itu adalah glukosa. Nak ganti balik tenaga yang kita dah hilang Yes. sepanjang hari. Instant energy, tenaga serta merta. Comparekan dengan nasi. Nasi juga memberikan tenaga, tapi waktu first time kita masuk kunyah nasi tak manis. Tandanya nasi dalam bentuk kanji in the form of starch. Dan perlukan masa, perlukan proses pencernaan untuk tukarkan kanji menjadi glukosa. So what you say is that when we eat rice, bila kita makan nasi, we Betul. also get gula. Betul, kita dapat juga gula. Cuma tidak sepantas memakan benda-benda yang manis. It's not as fast or it's not as immediate as the intake Sweet of sweet food, Sugary lah. sugary food, drink as well. For I example, sebab tu makan kurma bila kita buka puasa supaya dapat bagi tenaga terus kepada badan kita. Faham. Tengok sunnah Nabi kan? Sunnah Nabi ada sebab daripada saintifik dari segi sains. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, jadi itu tentang pankreas. Jadi alalang yang kita masuk pasal adrenal kan. Tapi adrenal dah sentuh tadi Dah pasal sentuh tadi dah agak faham dah.
Kalau nervous, kalau cemas, inilah dia. Yes, tapi Ah. saya rasa nak ulang balik situasi sebab ramai baru masuk ni. Tengok baru masuk ni lambat tu. Situasi apa? Lipas. Kita jalan, tiba-tiba ada lipas datang terbang. Betul. Wow, jadi awak lari kau menjerit. Sebab saya ada kenal macam kawan saya ni dia Saya lari. tepis. Ha. Ada masalah lipas. Dia kecil, saya macam mana pula. Jadi guys, lipas katakan datang terbang kat kita, maka adrenal will mula aktif mengeluarkan hormon adrenaline. Dalam keadaan cemas lah, in any emergency situation. Contohnya macam kami berdua tadi nervous tau nak pergi ke sini kan. Adrenaline Nervous. tu. Masa kita tengah tiba-tiba banyak cakap semangat tersasul-sasul, semua sebab adrenaline lah. Jadi, jap, saya nak tanya, adrenaline ni juga bila tadi Sir Zeki ada cakap mengenai kalau nampak crush pun adrenaline akan keluar. Yes. And salah satu fungsi adrenaline, dia akan membesarkan anak mata, betul Zeki? Ya, betul. Jadi maksudnya kalau kita nak tahu orang tu suka ke tak suka kita boleh tengok anak mata dia mengembang ke mengecil. Kalau mengecil maksudnya tak ada adrenaline, maksudnya dia tak rasa apa-apa kat kita. Dan tips dia, kadang-kadang kalau kita nampak orang tu, apa tu tiba dia macam comel macam cantik ya. Kenapa? Kerana muka dia mula blushing merah-merah and then anak mata dia membesar. Tahukah anda kenapa baby dikatakan comel? So, do you know why we consider baby to become very cute? Overloaded cuteness? Kerana ikut kajian, anak mata mereka besar because they have dilated pupil. Jadi bayangkan orang yang minat kat kita datang dekat, anak mata besar, muka merah blushing. Sebab tu ladies make up merah-merah sikit kan? Bagi nak nampak lebih comel. Oh. Okay, so laki patut ke pakai make up merah, Iqbal? Kalau saya nak cakap tapi macam boleh pakai, tak ada masalah. Asalkan awak atau awak berlakon jadi badut ke okey je, no problem. Betul-betul cakap. Laki boleh jadi badut. Okey kan, jadi ini adalah kita katakan sebagai adrenaline. Apa lagi situasi lain? Contoh lari daripada dikejar anjing. Ini topik yang selalu keluar dalam exam, betul? Dikejar anjing. Jadi apa gunanya anak mata membesar instead of pasal borak pasal crush? Kerana bila anak mata kita besar, lebih banyak cahaya masuk. So more light will able to enter into our retina. Maka kita akan mempunyai penglihatan yang lebih baik. So we will have better vision during emergency situation. Jadi senanglah kita nak cari jalan keluar dari keadaan dikejar anjing. Alright. Jadi seterusnya, kita teruskanlah kita borak. Okey. Boleh, tak ada masalah. Adrenaline and then seterusnya. Ini yang ditunggu-tunggu. Kelenjar testis dan juga ovari. Saya rasa ramai di sini dah belajar benda ni dah. Kalau yang sempat belajar silibus lama waktu form 3 dah mula kenal dua organ ni. Yang Form silibus 3, baru betul. form 1 dah belajar Tapi perpijakan. sekarang ni semua silibus baru. Sebab form 5 pun dah sampai ke SSM. Maksudnya form 3 pun dah ke SSM juga. Tapi kita kena ingat viewer YouTube kita bukannya budak sekolah ya. Ada mungkin mak dan ayah ni. So Dan saya kepada tengok abang-abang, akak-akak, kepada bungs and cucks yang biasa tu, ini kita belajar waktu form 3 dululah. yes, betul, saya sempat tengok lagi story Sir Syahiran. Ada anak murid dia, laki bini, bekas student Sir Syahiran 2010 di MC, di Maths Clinic. Orang Sir Syakib bagi komen, orang pergi tuition harap nak belajar tapi dia cari pasangan hidup. boleh, tak ada masalah. Tapi nak tunjuk kepada anda bahawa YouTube viewer kita ramai juga orang-orang yang bukan student tapi topik testis dan ovary tetap menggamit perasaan kita bila kita belajar. Kan? Betul Ustaz Iqbal? Benar. Jadi yang pertama, ovari dan juga testis adalah merupakan dua kelenjar, two glands that are related with our sexual reproduction system yang terlibat dengan sistem pembiakan manusia. So yang pertama, ovari of course dalam ladies, dalam wanita-wanita. Apakah hormon yang dihasilkan? Hormonnya ada dua. Yang pertama, hormon progesteron. Yang kedua adalah hormon estrogen. Dan lelaki pula yang iaitu organ testis, organ yang sangat sensitif, mengeluarkan hormon untuk lelaki sahaja. Namanya adalah hormon testosteron. Alright, okey. Jadi ada soalan, Sir, betul ke sebenarnya ovari adalah telur? Zeki macam berminat nak menjawab ke?
Saya rasa nak menjawab macam ni tau. In general, kalau saya lah, saya, dalam bahasa kita, testis pun telur, ovari pun telur. Tapi Tapi dari segi sains, dari segi sains, kita tingkat dari segi sains dia dari segi sahajalah. sains, dalam ovari tersebut, ovari bukan telur tapi dalam ovari itu baru ada banyak-banyak telur. Jadi sebenarnya kalau nak cakap bahasa mudahnya, ovari ni sekumpulan telur. Sekumpulan telur. Dia adalah sebungkus lah. Sebungkus Sebunjuk telur lah dalam tu. sebungkus, sepapan telur, And- setray. And dia bukan macam tray kita ada 12 betul. Dalam ovari 30. sebenarnya tray yang besar tu. Sepapan tu. Yes. Sepapan tu ada 30. Tapi dalam ovari ada lebih kurang dalam 200 ke 250 ribu ovum yang menanti untuk dikeluarkan sebulan sekali. Yang menanti jodoh yang dijanjikan di Ya, luar sana. tuan-tuan dan puan-puan. Ah, Jadi maksudnya lelaki, testis ni dari segi sains dia bukan telur bukan sebenarnya. So maksudnya bukan. lelaki tak ada telur dari segi sains. Dari segi sains. Betul Seimbal, awak memang tak ada telur. Sebab Bukan testis macam bukan tu. telur. Jangan okey. Okey, kita teruskan. Kita lupakan sekejap. Jangan sampai saya main umur. Ini boleh potong kan, delete kan tadi? tak- Scene tadi boleh telur. Tak apa, boleh it's ke? okay, tak apa. Saya redha. Jangan risau. So testis maksudnya tidak ada telur. Dan guys, kenapa istilah telur ni kan? Kerana untuk testis macam ramai dah tahu, dia mengeluarkan sperma. It will secrete or produce or release Sperms. millions of sperms. Sampai bila? Sampai ke nafas terakhir. Sebab tu banyak kisah datuk atau moyang berumur 80 tahun baru mendapat anak yang baru. Biasa, pernah berlaku. Umur Boleh 80 lah tahun. sampai ke umur macam tu. Yes. Tapi kalau macam perempuan dia sampai menopause. menopause sebab Lelaki sampai faham. sampai nafas yang terakhir. Nafas yang terakhir, Elok sampai sikit, Bal. nafas yang Bal, terakhir, ingat betul. Bal, kita YouTube live Bal, ingat. Saya tak Okey. Tak boleh edit Bal. Okey, ingat Okay, okay. Okey, now seterusnya Cara ovari. Kenapa dipanggil telur? Kerana memang jumlah telur dalam ovari adalah limited. Limited numbers of ovum. Jadi sebab itu dia boleh kehabisan. Sebab tu adanya menopause. Ingat itulah menopause sekejap. Menopause untuk satu sindrom di mana seorang wanita yang sudah kehabisan ovum. So a situation where a lady or a woman has already do not have any more ovum inside their ovary. So situasinya namanya menopause. Tetapi kalau lelaki menopause juga tapi ada sengkang. Menopause. Menopause. Itu untuk lelaki. Tandanya faham. selagi hidup, lelaki tak akan berhenti menghasilkan sperma. Okey. Faham? Menopause Faham? ni bahasa mudahnya putus haid lah. Putus haid, exactly. Ya. Akan tidak ada lagi menstrual cycle. No more menstruation. Okay, alright. Seiban, jap. Oh, apa berlaku ni? Jadi adakah kita, saya rasa mungkin patut kita ulang sekali lagi tentang siapakah kita NGO yang patut kita sumbangkan dana atau derma kita pada pagi ini, iaitu boleh. NGO bernama Global Peace Mission. Global Peace Mission adalah satu NGO yang dah mula beroperasi sejak daripada tahun 2001. Betul Zaki? Betul. 2001 dan sudah membantu mereka di luar sana secara global, di seantero dunia. Hampir 30 buah negara. Dan bantuannya dah macam-macam bentuk. Betul, Macam-macam bentuk, betul. Dia selalunya bagi bantuan kemanusiaan lah. Yes. Makanan, tempat tinggal, katil-katil, tilam, bantal untuk bagi orang selesa tidur. Yes, dan Contoh- juga saya baca antara bantuan yang mereka berikan, GPM adalah antara NGO Malaysia, Malaysia punya NGO yang turun ke padang kawasan yang mengalami bencana alam. Sebagai contoh, tsunami, GPM pergi. Banjir yang besar, GPM pergi. Malah gempa bumi yang berlaku di Turki juga ada GPM turun padang. Betul. Kerana bencana ini, kita mungkin tak dapat ke sana, wakil kita adalah NGO GPM. Jadi please guys, siapa-siapa yang ada mungkin duit sedikit, sekalipun sesen ke 20 sen ke 50 sen, bagi derma anda, bagi sumbangan anda seikhlas hati kepada NGO Global Peace Mission Malaysia, GPM Malaysia. Kalau anda tak percaya apa yang kami nyatakan di sini,
Awak boleh cari bukti dia, awak boleh tengok gambar dia. Sebab zaman sekarang kan semua nak ada source kan, semua nak ada bukti. Betul. And itu adalah satu sikap yang bagus lah Sikap sebenarnya. yang sangat bagus. Maka anda boleh pergi ke website mereka gpm.com.my dan kalau awak nak derma tengok ikut akaun bank yang awak suka boleh tengok kat website, tapi di YouTube kan senang, kami dah bagi link. Jadi kalau anda derma tolong dekat klik kita punya pin comment, dekat kita punya description pun ada juga link untuk kita donate terus. Sebab for today we educate and you guys donate. Dan guys, kepada mereka yang mungkin tak sempat join seminar sejarah mengenai jihad, siapakah Palestin, siapakah Israel malam semalam, jumlah dana yang kita dah kumpulkan dah hampir bercecah RM90,000. Jadi guys, jom mari kita jadikan niat kita hari ini maraton jihad ilmu selama 14 jam. 14 jam, pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam nanti. Yes, supaya dana yang terkumpul akan jauh melebihi RM90,000 yang kita dapat dalam masa 3 jam semalam. Betul. 3 jam RM90,000. Hari ini 14 jam. So, please everyone, InsyaAllah. tolong. Kalau tak dapat derma, tolong promotekan maraton ilmu jihad kami pada hari ini selama 14 jam supaya orang di luar sana akan tahu dan orang di luar sana akan join dan memberikan sumbangan mereka seikhlas hati. Betul. Sebabnya all your donation akhirnya nanti akan membantu anak-anak dan saudara-saudara kita di Palestin untuk dapat makan, untuk dapat tempat tinggal yang baru apabila dah musnah, untuk dapat buku insya-Allah. And all this adalah untuk memastikan diorang mendapat balik kehidupan diorang yang asal sebelum berlakunya pengeboman di Gaza insya-Allah. Yes, insya-Allah. Kita cuba bantu mereka. Wow, apakah ini? Masya Allah, Iqbal. Hey, Pelasian, what up? Pelasian, ada muka-muka yang saya kenal lah muka tu. Waktu hari tu kelas saya hari raya, dia pakai contact lens. Tu. Ada lagi. Afif ni, muka dia hari tu maraton Al-Quran pun dia ada. Faham. Ini saya nak promote calon menantu. Kepada mereka menantu. yang di YouTube, sebenarnya ini adalah apa yang kami buat dan ini sebenarnya adalah view yang kami sentiasa nampak sewaktu kami mengajar secara online. Jadi waktu dekat YouTube, of course kita hanya boleh nampak komen dekat sini, komen-komen je lah yang kita boleh baca. Tapi sebenarnya inilah muka-muka, sebahagian lah daripada muka-muka anak murid yang kami ajarkan. Yes, betul. And diorang punya muka nampak agak besar dekat sini Tapi insyaAllah tak nampak jerawat dia orang. InsyaAllah tak nampak jerawat. Hai, apa khabar semua Pelasian? Come on, bukti bahawa anda dah mandi. Bukan recording tau, kami lambai Bukan, diorang lambai. live. Okay, try. Stop lambai. Bagi peace. See? Start lambai balik. Buat buku comel. Come on lah, sporting lah dia. Macam tu. Iqbal, tolong buat comel. Start donate. Apa dia? Comel. Buat buku comel sekejap. Sorry. Sekejap. Saya Okey, ada nampak rare. Jadi please donate. Rare. kena bully macam tu. Tak apalah, kita faham lah. Kita kena hormat yang senior lah. Itu je. Okey, Majing. Jom Iqbal. Mari kita teruskan. Alright. Jadi, apa lagi nak sebut tadi? Yes, apakah fungsi-fungsi hormon yang dirembeskan, that the function of the hormone that will be secreted by our testes and also our ovary. Kenapa ini ada dua, ni ada satu? Adakah lelaki lebih simple daripada perempuan? Nak tahu juga ni. In short, secara umumnya, sistem pembiakan perempuan, wanita memang lebih kompleks berbandingan lelaki. Sebab itu dalam dunia perubatan, kita ada pakar sakit puan. Pakar sakit puan? Tak ada. Setakat ni tak ada. Ya. Tak ada. Bukan sebab diskriminasi, tapi memang ini saya nak bagi tahu supaya kita hargai insan yang bernama wanita, insan yang bernama ibu. Mother. Sebab logiklah juga nak. Complicated. Ini adalah tempat di mana anak tu akan membesar. Yes. Ini basically bahasa mudahnya pistol je. Lepas tembak tinggal. Ada yang berlaku, ada. Jadi wanita ni ya masya-Allah Jadi bayangkan wanita memang naluri dia sayangkan anak kerana sistem pembiakan mereka memang dicipta sebegitu rupa untuk membolehkan satu nyawa baru dapat hidup selama 9 bulan di dalam badan seorang ibu. So bayangkan kasihnya seorang ibu. Ada satu nyawa membesar bersama-sama dia selama 9 bulan dan cuba bayangkan perasaan ibu-ibu Palestin. Apabila berlakunya pengeboman dan
kita dapat tahu, dapat berita ada ramai mangsa yang terbunuh daripada bom-bom kejam daripada Israel yang telah membunuh kanak-kanak di Palestin, guys. Kalau awak dah tengok ada banyak video viral kan, kanak-kanak berumur 10 tahun dah pandai peta bercakap bersoalkan apa salah mereka, kenapa mereka diberlakukan begitu. Dan bila kehilangannya anak-anak tersebut, siapa yang paling banyak terasa? Seorang wanita yang bergelar ibu. So guys, jadi anak-anak, saya tak boleh lah bila teringat ni memang, sebab sains bila sebut sains kita akan teringat tentang ilmu kehidupan tau, tentang kehidupan. Dan ni realiti kehidupan yang kami cuba nak sampaikan kepada anda dan juga masyarakat di luar sana bahawa kita dalam krisis dunia, iaitu krisis di mana satu kezaliman telah berlaku, satu penindasan yang dah lama berlaku mencecah kemuncak dia baru-baru ini. So guys, please, saya nak ulang sekali lagi lah, boleh lah ulang balik. Tolong siapa yang ada keupayaan, sila derma. Kalau tak ada keupayaan kewangan, tak apa, sebarkan info kepada mereka yang awak tahu mungkin ada lebihan wang yang boleh mereka dermakan, salurkan untuk bantu saudara mara kita di Palestin, Gaza. InsyaAllah InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Aduh, macam mana sebab dah? Macam mana? Teruskan balik Ustaz Obari. Sebab tak habis cerita lagi. Boleh, tak ada masalah. Tapi diorang ni tu tengah makan, tak puasa. Tak salah lah tak puasa. Ya, 7 Syawal kot. 7 Syawal. Saya just cakap je dia tak puasa. Tu pun tengah makan juga. Ada yang kat bawah tu. Just saja nak beritahu kepada penonton-penonton dekat YouTube sana, kalau ada gambar kat belakang macam contohnya diletakkan gambar padang rumput ke apa, bukan dia orang dekat padang lah. Dia boleh buat virtual background. Kau ada yang terpedaya, saya risau. Dah setahun kot. Kita dah COVID-19 mesti dah. Mereka dah tahu Zoom ada main-main. Siap ada letak gambar saya lagi background. Itu sorry, itu profile. Sorry, profile. Bukan background. Sorry, profile. Ada jadi Teruskan balik melalui pula kita. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bungs and cucks, seperti yang kita ambil ikan sekarang ni. Semua nama-nama hormon yang kita perkenalkan ini sebenarnya kalau nak kata 10% mungkin tidak daripada segala hormon yang ada di dalam badan kita secara keseluruhan dia. Sebab tanpa kita sedar sebenarnya hidup kita dikawal oleh hormon ni semua. Kita rasa nak ketandas, ADH. Kita rasa lapar, kita rasa penat, kita rasa letih. Semua ni ada hormon dia masing-masing. Even kita break out sekalipun, kita moody sekalipun, kita nak marah sekalipun, tanpa kita sedar, this is what influence our feeling. Tapi kena ingat juga dekat sini, jangan jadikan hormon sebagai alasan untuk kita berlaku tidak adil, berlaku kejam, berlaku malas. Yes. Sebab dia mempengaruhi, tetapi kitalah yang akhirnya mengawal diri kita menggunakan cerebrum ataupun otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, betul, tepat sekali. Dan saya rasa kita kalau kita nak teruskan lagi ni, kita akan ambil masa yang sangat-sangat banyak. Cuma saya harap pengenalan, ini adalah pengenalan ringkas hormon yang kita dah belajar ni dapat membuka satu dunia baru kepada awak semua. Yes. Satu dunia yang menunjukkan bahawa sambil kita tengah duk berfikir, di dalam badan kita berlakunya satu ribut bahan kimia yang membolehkan kita bertindak, membolehkan kita membesar. Tepat sekali. Jadi, Seibal, sejam setengah tak merasa kan? Sejam setengah. Betul, saya terkejut. Sejam setengah tak merasa. No finish. Finish already. Dan Finish asalnya already. mulalah hormon adrenalin kita akan berkurang dan tibalah datangnya kita punya orang nak halau kita. Jam. Barang. Sebab saya 194. Saya dah bagi tahu dekat semua tadi. Awak tinggi berapa sebenarnya? Tinggi saya berapa ya? Wah, hebatnya ciptaan Tuhan. 212 lah. Ini adalah contoh akromegali ya sebenarnya. Yes. Ladies and gentlemen, berikan tepukan yang gemuruh untuk Sir Iqbal dan juga Sir Zaki. Thank you so much mewakili Global Peace Mission Malaysia. Ya, saya kan kadang-kadang kan bila saya buat show rancangan ni, saya rasa macam dekat TV apa dah yang ada macam jangan lupa dapatkan rice cooker di CJ Wow Shop. CJ Wow Shop.
kau. Jangan sebut. Okay. Jangan lupa dapatkan rice cooker. Jangan lupa dapatkan air fryer. Jangan itu. Saya rasa macam itulah. Terima kasih. Thank you so much, Terima Sir kasih. Iqbal. Dan saya harap today we will donate as much as yang dia orang dah sumbangkan kepada Global Peace Mission Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa ucapan Gigi nak bagi? Saya rasa saya dah bagi tadi. Sir Zeki mungkin? Sezeki? Kami sayang Sarawak. Kami sayang Sarawak. Itu dia ucapan yang cukup bernas daripada Sir Zeki. Ingat panjang, pendek rupanya. Terima kasih Sir Zeki. Thank you. Thank you so much. Terima kasih. Boleh kami Boleh beransur. Ni dengan bawa ni. Tak apa. Biar. I take it for you. Terima Okay, kasih. thank you. Terima kasih.